ni dia kau this meeting is being recorded dah mudahnya. Okey, jadi malam ni kita punya target adalah malam ni kita punya target ialah macam mana kita nak susun perkara yang berdasarkan apa yang ditulis ni. Maknanya daripada Surah Sufi ni, apa yang ditulis ni kita kupaskan. Maknanya saya tolong kupaskan apa sebenarnya yang nak sampaikan dekat situ. So teknik dia ada 27. Sekarang ni kita tengok teknik yang nombor 1 dulu. Jom kita tengok sama-sama. Turun bawah sikit kan. Teknik nombor 1 dia, okey ni Surah Sufi ni tak ada masalah. Okey, teknik nombor 1 ni cerita pastikan sampai dan kaitkan orang lain. Okey. Sebenarnya bila dia tulis macam tu kan, saya mulakan dengan satu cerita. Okey, bila dia buat satu cerita, kalau tengok kan kat cerita kat sini dia kata dia cerita beritahu isteri dia lah. So kat sini kenapa pilih abang, dia jawab bukan saya yang pilih abang tapi Allah. Dia ni menulis dalam bentuk apa ni dipanggil Islamik lah. Dia memang ada talent, memang setiap kali penulisan dia tu dia memang bawa ke arah Islamik punya gerak kerja. Apa perasaan anda sampai habis walaupun 2 kerat sahaja? So dia ni lepas tu dia punya pertanyaan tu membuatkan kita terus macam apa benda so bila orang baca buku dia, ibu dia banyak yang tersirat yang terkandung kat dalam ni tau. Ini masalah orang kalau dia jenis tersurat punya, macam tengok depan nak terus faham, memang tak dapat lah. Boleh faham kan? Lepas tu tak apa, simpan sendiri. Ini yang saya mahu bercerita secara ringkas. Asas bercerita sebelum ingin menjual adalah pastikan cerita kita sampai dulu. Maksud sampai dia kata, cuba kita tengok muka surat kedua. Jom kita tengok apa lagi. Saya faham lah apa benda dia maksudkan ni. Kita dapat, kita daripada Kuala Lumpur naik kereta nak pergi Shah Alam. Kalau dah sampai Shah Alam baru kita sampai, dia kata. Walaupun dah sampai di Batu Tiga, walaupun dah dekat dengan Shah Alam, itu masih belum kira sampai, dia kata. People buy story with the best ending. Pendek atau panjang cerita anda bukan sebab orang nak baca atau tidak, suka atau tidak, tapi adakah ia benar-benar sampai ke akal dan hati pembaca. Bagaimana nak masukkan, nampak? Dia selalu minta orang respon dengan penulisan dia. Perasan tak? Faham? Perasan? So dekat sini bila kita membaca ibu yang sebegini, sebenarnya ibu yang sebegini lebih efektif untuk kita berulang kali membaca. Jadi bila dia minta 2 kali soalan, tadi pun dia tanya soalan, ni pun dia tanya soalan kan. Lepas tu tengok kat bawah ni cara saya tukar sikit. Jom kita tengok apa cara dia buat. Okey. Bila kita tengok kat sini, kenapa pilih produk ni? Bukan saya yang pilih tapi isteri, nampak tak? Dapat tangkap. Ini cara ringkas saya jelaskan. So dia punya formula ialah bila benda tu berdasarkan soalan, ni yang terapi dia. Dia punya apa ni nak bagi tahu sampai tu macam mana. Dia nak bagi tahu bila dia buat sesuatu cerita tu, dia suka dalam bentuk soalan yang orang terus capture. Ni dia punya tersirat dia. Dapat tangkap? Ni secara ringkas saya jelaskan. Formula dekat atas ini dipanggil permulaan untuk teknik asas bercerita, iaitu cerita pastikan sampai dan kaitkan orang lain. Maknanya dalam soalan dia mula bawa orang ketiga dalam story dia. Maknanya dia bawa isteri dia. Dah nampak kat sini? Ana? Cuba fahamkan. Bila dia buat story tu, dia buat dalam bentuk soalan. Dalam soalan tu dia terus bagi orang nombor 3 ada bersama dengan dia. Maknanya bila sesuatu benda tu berlaku, dia terus impactkan kepada produk ni bukan saya. Kenapa pilih produk ni? Dia cakap dengan isteri dia kan. Dia ada dialog antara dua tu. Lepas tu dia kata ni kalau orang tanya dia kenapa pilih produk ni? Bukan saya pilih tapi isteri dia kata. Jadi dia membabitkan orang ketiga dalam dia punya storytelling tu. So bila dia membabitkan orang ketiga, dia punya storytelling tu kuat. Dan bila dia bermula dengan soalan, dia lagi padu. Jadi orang bertanya, dia menjawab. So dekat situ dia terus ada satu consonant, kita panggil dia dialogue story. Ni lah dipanggilkan dialogue story. Nampak kan kat sini? Formula dekat atas ini dipanggil permulaan untuk teknik asas bercerita. Jadi dia punya pengajaran, konsep SAS ni, dia punya pengajaran ialah macam mana kita nak buat cerita yang boleh ada orang senang respon dengan kita. So dia target untuk orang yang pergi kepada soalan, dalam soalan dia bawa orang lain. Cerita tu bukan dia dengan isteri dia saja, tapi dia bawa orang yang sedang tanya dia. Maknanya ada 3 orang dalam cerita ni. Okey, nampak tak point ni? Nampak. Okey, turun lagi. Apa dia cerita? Sebab tu dia kata, ni teknik kedua. Okey, teknik pertama ni,
Okey, tak apa. Kita teruskan teknik pertama tadi. So, teknik pertama ni dia punya conclusion dia, hang take note benda simple. Saya nak bagi hang faham simple je. Konsep dia, hang buat satu story yang berbentuk soalan, dalam dia ada hang, ada kawan hang, ada seorang lagi yang membantu hang. So dalam kategori pertama tu, dia punya konsep lah macam mana hang nak fahamkan gerak kerja ni supaya dia melambangkan orang boleh attraction dengan hang, ada engagement, dan di dalam engagement tu dia menggunakan orang lain supaya orang lain ni capture. So teknik ni saya selalu panggil dia teknik yang dipanggil dalam bentuk story soalan lah. Saya panggil dia dalam story soalan. Dalam story soalan tu saya panggil dia adalah third party. Saya panggil storytelling third party. Ada soalan, ada orang yang tiga. Dia macam tu. Contoh kalau kita nak buat satu teknik macam tu, kita boleh buat macam kita jual produk lain kan. Contoh kita jual produk, kenapa pilih tudung ni? Bukan aku yang pilih ni, si Mia ni tolong pilih untuk aku. Nampak kat situ? Nampak? Okey, kalau boleh saya bagi contoh saya juga untuk saya fahamkan situasi ni. Okey, contohnya katalah saya ni penjual ubat untuk kurangkan jerawat. So nanti dalam copywriting tu saya akan tulis okey, diri saya ada orang pertama. Ayat dia adalah kenapa saya pilih ni? Oh, bukan saya yang pilih, sebabkan kawan saya yang pilih kan bila dia tengok saya ada masalah jerawat. So orang yang ketiga adalah orang yang membaca cerita tu ke macam mana? Okey, orang yang ketiga ni maksudnya orang yang sedang membaca ataupun orang yang mewakili kepada soalan tu. Soalan tu satu topik. Soalan tu satu. Kenapa pilih produk ni? Ni soalan ni ada orang yang tukang jawab. Ada orang yang tukang tanya. So nombor satu. Bukan saya pilih tu maksudnya dia lah. Bukan saya tu dia. Tapi isteri saya tu nombor tiga. Third party. Nampak? Okey. Okey, macam Hang cakap tadi kan. Tadi Hang cakap pasal apa? Jerawat? Jerawat. Produk jerawat. Produk jerawat. Kau pilih produk ni ke? Ni kau ni adalah siapa? Siapa Hang nak rely dia? Hang nak rely kawan ke apa? Macam tu. Faham tak? Kawan Hang tanya soalan, kawan datang tanya soalan kat Hang. Dia cakap, kau pilih produk ni ke? Kan? Lepas tu Hang pun cakap dengan dia, taklah. Bukan aku yang pilih, tapi Mia yang pilih. Okey, nampaklah tiga orang kat situ. Tiga kan? Nampak tak kat situ? Satu orang bertanya, satu orang bertanya, satu orang lagi memang diri dia, satu lagi dia tukang bagi tahu dengan orang lain. Faham? Dalam situasi yang dibagi ni, tips yang pertama yang dibagi ni adalah tips yang membuatkan storytelling kita kenapa jadi padu, sebabnya ada persoalan yang boleh dirangka untuk 3 orang sekali. Jadi storytelling ni biasanya saya panggil third party storytelling. Third party storytelling ni maksudnya kita menggunakan orang luar untuk menzahirkan perkara tu. Dah nampak kat sini tersirat dia. Faham. Okey. Jadi ini conclusion yang pertama, teknik yang pertama. So kita tengok teknik yang kedua. Tapi teknik pertama ni jelas Alhamdulillah. Okey, jom kita tengok teknik kedua pula. Apa jadi? Okey. Tak perlu apa dia cakap? Tak perlu nampak menjual tapi kita memang menjual. Okey. Ini saya memang panggil dia storytelling fast selling. Saya teruskan lagi dengan cerita untuk teknik asas bercerita. Dia kata phone saya rosak. Okey, dengar betul-betul Dengar, dia punya masalah utama Surya Sufi ni bukan masalah lah, tapi kalau hang baca ebook dia banyak suruh kita berfikir tau. Sebab dia punya penzahiran tu dia bukan di luar, di penzahiran dia di dalam. So kita panggil dia tersurat dan tersirat. Yang tersurat ni susah nak digambarkan. Saya pasti bila hang baca kali pertama tu macam hang blur. Apa benda dia nak cakap ni Betul tak? Okey, yang ni hang tengok phone saya rosak. Saya sekarang kena bayar 300 nak repair. Kan dah rugi duit. Pernah ke kawan-kawan rasa macam saya ni? So dia punya gerak kerja, dia kata okey, yang di atas tu dia nak cerita tentang kes phone dia rosak dan kena bayar RM300. Kata-kata dia ada rasa menyesal. Rasa menyesal itu sebenarnya boleh menghasilkan duit. Macam mana? Kita tengok lagi. Turun lagi. Tengok lagi apa dia kata. Cuma kena tukar sikit. Phone saya rosak. Sekarang kena bayar 300 nak repair. Kan dia rugi duit. Nasib baik ada member pandai repair handphone. Jimat 100. Pernah ke kawan-kawan rasa pengalaman phone rosak macam saya rasa ni? Kalau kawan-kawan anda ada buat business phone, macam itulah recommendkan
dia recommendkan dia. Cerita yang baik membuatkan orang beli sesuatu yang kadang tak perlu nampak menjual tapi kita memang menjual. Okey. Okey. Memang tahulah dia punya penulisan ni, dia punya penulisan kan. Mhm. Okey, kenapa dia tulis phone saya rosak, sekarang kena bayar 300 nak repair, kan dah rugi. Okey. Nasib baik ada member pandai repair handphone. Okey. Bila dia buat storytelling, dia suka menzahirkan storytelling tu dia macam dalam masa yang sama dia nak bagi tahu bila kita buat storytelling kita tak perlu hard sell sangat menjual. Sebab apa? Kita cuma macam recommendation. Ni panggil dia recommendation punya gerak kerja. Storytelling recommendation. So bila kita buat sesuatu macam contoh tadi hang cakap produk jerawat kan. Mhm. Hang pasal tadi kulit muka hang dah cantik lah sekarang kan, ataupun hang buat dalam negatifnya macam dia buat ni topik yang kedua ni dia buat macam phone saya rosak sekarang kena repair, kan dah rugi. Okey, kalau dalam bentuk konteks untuk produk, muka saya dah teruk lah sekarang sekarang dah nak kena pergi dah nak pergi buat rawatan pakar dah, banyak saya rugi kan. Syukurlah saya dijumpa seorang doktor pakar yang memang kawan jiran saya. Macam tu dia punya storytelling tu. Dia punya concern ialah macam mana hang nak buat satu storytelling yang more fokus kepada bila hang bercerita tu dia recommendation. Dia punya konsep storytelling recommendation. Bila hang menulis, hang ada unsur-unsur yang membuatkan orang terasa macam dulu hang tak pandai menulis sekarang dah pandai menulis lepas tu orang yang jawab tu, aku belajar dengan orang ni. Dia macam tu tau. Dia punya konsep adalah recommendation. Situasi yang kedua ni dia buat adalah cerita yang membuatkan orang beli sesuatu ni yang kadang tak perlu nampak menjual tapi kita menjual. So dia punya isu adalah bila kita buat storytelling, dia nak tekan kepada kita supaya jangan sesekali kita buat gerak kerja terus ke arah pun hang rosak, hantar kedai amen je lah. Kan? Macam tu. Dia tak nak hang pergi ke arah macam tu tapi dia nak soft sell lagi. Pun aku rosak, sekarang nak kena bayar 300 kan dah rugi. Dia punya ayat tu, dia punya fokus adalah macam mana hang nak sesuaikan diri bila sesuatu keadaan tu berlaku, dia nak ada something lagi yang datang supaya menasihatkan ataupun memberikan manfaat kat situ. Jadi aku nak tanya hang faham ke tidak ni isu kat sini? InsyaAllah kali ni faham sebab kita pun lebih percaya kalau orang recommend sesuatu kepada kita. Jadi, bila hang buat storytelling, hang kena buat seseolah macam hang sedang recommend pada orang lain. Hang boleh faham tak? Faham? Bila hang buat storytelling tu, hang sedang recommend. Tu hari memang susah lah nak buat storytelling. Memang susah lah nak capai target. Kan? Syukurlah aku dah capai target. Dah lah kena bermalam apa semua kan. Syukurlah aku ada. Nampak? Dia macam recommendation tau. Syukurlah aku ada. Dia macam tu. Jadi benda ni saya selalu tengok konsep yang ni selalu digunakan pakai oleh orang luar yang mana kebanyakan orang biasa gunakan testimoni. Apa pasal nak? Betul. Dia punya konsep ialah testimoni. Ini yang melambangkan dia punya gerak kerja nampak lebih kemas dan cantik. Sebab apa? Dia punya penulisan yang hang kena tengok juga penulisan penulis ni juga. Sebab apa? Kenapa dia tulis pun saya rosak sekarang kena bayar 300 repair, kan dah rugi. So dia mewakili kepada diri dia sendiri tau. Dia bila kita menulis tu, dia mewakili pada diri dia sendiri. Kemudian dia cerita pada diri dia ni ada orang lain yang boleh membantu dia. Dia tadi dia terus libatkan orang. Isteri saya tak. Tapi kali ni dia indirectly libatkan orang. Jadi conclusion tentang dua topik yang dibagi dalam dua tips ni, maksudnya keutamaan yang ditekankan adalah menggunakan orang nombor 3, menggunakan orang recommendation. Ini satu benda yang sangat padu dekat dalam storytelling. Okey, faham tak setakat ni? Alhamdulillah faham. Alhamdulillah. Okey, kita tengok poin nombor 3. Kita cuba sampai 5 poin malam ni. Kita cuba insya-Allah. Jual cerita dan perkara yang orang takut. Okey. Jom teruskan. Biasa bacakan. Ada orang tanya dengan saya, susah ke nak buat e-book ni? Saya jawab balik, susah kalau awak kata susah. Statement macam ni nampak macam poyo dan sentap, dia kata. Sebenarnya ayat-ayat macam ni pun boleh jual. Cerita kita bukan main seronok orang baca. Tetapi sekali-sekala perlu ada sentap-sentap sikit. Okey, yang ni semalam saya dah briefing lah. Yang ni semalam saya briefing dengan tim saya. Tim saya yang dekat Johor untuk buat gerak kerja ni. Sentap yang menyedarkan akal dan terbeli. Apa maksud terbeli? Kita turun lagi.
Dia terbeli dengan kata-kata sentapan tersebut, bahasa mudahnya terasa. Cuba tambah, ada orang tanya dengan saya, susah ke nak beli e-book? Saya jawab balik, susah kalau awak tak masuk kelas saya. Biar dia sentap, esok pergi bank in duit kelas tu, people buy because fear and hope. Okay. Teknik nombor 3 ni, sebenarnya saya dah bincang dengan tim saya semalam. Sebab kami bincang macam mana nak bawa orang jadi ejen tau. Okay, boleh faham bawa orang jadi ejen. Jadi bila kami bincang pasal isu ini, kami bincangkan isu pasal PKP. So bila storytelling yang nak dibentuk begini, macam mana nak jadikan dia lebih padu dan dia lebih mantap, sebenarnya menjadikan sesuatu isu semasa tu jadi bagus. Storytelling yang dalam bentuk isu semasa ni bagus. Contoh PKP ni orang hidup susah, betul tak? Betul tak? Orang susah nak kerja. So dia macam dia keluarkan satu masalah. Lepas tu dia twist, dalam susah ni kita ada cara nak jalan, nak mudahkan dia. Nampak kat situ kan? Dia punya isu adalah, ini intipati yang saya sendirilah, yang saya faham apa yang disampaikan ni. Intipati dia nak bawa sesuatu isu, dalam isu tu dia nak cuba punch hang, biar ada kata-kata yang terasa tu. Kan? Contohnya, kalau awak, contoh ini ayat contoh hidup kita dalam PKP memang susah, tetapi kalau anda tak berubah untuk melepaskan diri anda daripada hidup susah tersebut dan tak nak buang ego, sampai bila-bila anda jadi macam tu. Ini kebiasaan yang kita jumpa dalam seminar-seminar kan. Siapa nak jadi macam saya, tapi kalau anda tak biasa, kalau anda tak berani-berani, tak payah buatlah. Selalu guna tak ayat tu? Pasal tak? Ayat-ayat dalam seminar. Selalu dengar. Okey, inilah dia cerita dia. Dia nak bagi tahu bila kita berstorytelling, bila kita buat cerita, kita masukkan suntikan bagi ayat-ayat yang bagi terasa tau. Bagi terasa. Saya rasa sebelum ni saya ada pernah kupas ni. Kalau hang duduk dalam kelas saya setiap hari Khamis, saya ada kupas cerita pasal ni. Macam mana saya buat storytelling yang baru yang untuk saya jual produk baru kan. Saya buat kerja, apabila saya buat satu situasi tu, saya buat macam memang korang dah memang bijak, saya tak jadi nafikan, dan ramai orang bijak hari ni memang tak nak terima ilmu orang lain kan. Macam saya dulu, saya pun pandai juga, tapi masalah utama saya jatuh kerana saya tak ambil lagi ilmu baru. Jadi kadang-kadang ada orang relate macam cerita pasal Nokia. Dengar tak cerita pasal Nokia kan? Dia dah tahu dah revolusi Android akan datang, tapi dia tak nak berubah. Habis dia. Habis lah. Sekarang ni dia terus habis jadi macam tu kan. Kenapa jadi macam ni? Sebabnya isu dia adalah dia tak ada kata-kata sentap untuk diri dia berubah. Jadi bila kita buat storytelling, kita kena ada satu storytelling yang membuatkan dalam mesej kita mesti ada something perkataan yang membuatkan mereka terasa. Gitu. Dah jelas tak kat sini? Jelas. Okey. So kita pergi nombor 4 pula. Apa cerita? So far tiga ni pun dah rasa macam banyak kan dia bagi kan? Betul. Sebabnya tak ada siapa nak betul-betul kupas. Jadi sekarang ni biar saya kupaskan. Jual tanpa orang tahu, itu kita punya. Okay. Setakat ini boleh faham lagi tak? Okey. Tu saya kata penulis yang bernama Surya Sufi, saya suka dia sebab dia banyak benda yang tersirat di dalam dia. Yang tersurat ni, dia jenis orang yang tersurat ni agak tough sikit lah nak faham dia kan. Tapi yang tersirat dia banyak. Sekarang saya cerita panjang-panjang tak dapat tahan pula. Saya bagi asas-asas saja dulu. InsyaAllah sama-sama kita belajar, ada 20 teknik lagi ni. Dia kata, okay, dia nak korang follow apa yang dituliskan. Okay. Ini adalah teknik asas bercerita, dia kata. Saya hari ni pergi zoo negara. Hang dengar betul-betul Saya hari ni pergi zoo negara. Bawa anak-anak. Best. Bla bla bla. Panjang dia punya moment, seronok dengan anak-anak. Okay, jom kita turun lagi. Okay, terus selalu kita suka post benda-benda macam tu. Bagus, dia kata. Nampaknya kita ni sekurang-kurangnya ada live. Tahu ke tak, dengan menunjuk cerita kita ini ada live pun boleh jual juga, dia kata. So maknanya, macam mana? Tukar sahaja apa jua pengalaman atau rutin harian kita selain pergi zoo, semua boleh guna tambah sikit. Contoh ayat dia buat dari semula. Saya hari ni pergi zoo negara, bawa anak-anak dan dia orang sambil makan aiskrim jagung. Best, sedap. Bla bla bla, attach gambar aiskrim. Sebenarnya aiskrim jagung tu memang anda jual pun. Okay. So dia suruh kita relate. Bila kita buat satu storytelling, dia nak suruh kita relate dengan kehidupan kita setiap hari. Hang boleh faham tak? Macam hang seorang lecturer. Contoh, hang seorang lecturer kan.
Hang pun ceritalah, oh Masya Allah, jadi seorang lecturer ni bukan senang nak handle PDPR kan. Contoh macam tu kan. Tapi dalam masa saya buat PDPR pun saya mampu untuk selesaikan penulisan ibu saya. Saya belajar sesuatu tentang bagaimana saya nak menulis ibu dengan baik. Siapa daripada anda nampak tak dekat situ dia automatically hang dalam bercerita hang sedang seeding hang punya produk tau. Dia punya konsep nombor 4 ni sambil cerita sambil seeding. Faham tak Aizdah? Faham. Sambil cerita sambil seeding. Ni yang membuatkan orang bila dia baca story kita dia terasa macam tak nampak sangat menjual tau. Apa tajuk keempat dia cakap ni? Tadi dia cakap apa? Tajuk keempat ni apa? Dia beritahu dia ni, teknik 4 ni, jual tanpa orang tahu itu kita punya. Nampak tak? Dia buat seolah-olah macam hang ni, macam kita sedang bercerita, sebenarnya barang tu pun kita tak jual tau. Tapi dalam masa sama kita memang nak jual barang tu. Best. Hang nampak tak storytelling yang dia nak kupas tu macam mana? So bila hang buat story hari-hari, hang input kan, pagi ni aku nak kena siap-siap lah untuk ni. Teringat semalam bila aku dengar satu ceramah tu dia kata untuk kita bermotivasi setiap pagi, kita perlu ada timetable. Sebab itulah saya sendiri pun buat timetable macam mana nak bahagikan masa saya mengajar, macam mana saya nak menulis e-book. Hang tengok, hang tulis e-book tu pun, hang bagi tahu hang tulis e-book tu pun, hang sedang bagi tahu hang sedang menjual. Tapi orang tak tahu hang sedang menjual. Nampak tak point dia ni? Wow, okay, nice. Jadi hang nampak kesan dia macam ni tau. Kesan dia bila kita buat begini, so orang nampak benda ni seolah-olah macam hang buat satu cerita yang membuatkan kehidupan seharian hang ada cerita-cerita yang di balik takbir ni hang sedang seeding hang punya produk. Hang seeding ni maksudnya hang tanam benih bagi tahu orang ni macam bagi tahu yang apa ni yang kita ni sedang membuat sesuatu tapi dalam masa yang sama kita nak jual benda tu. Itu yang membuatkan dia rasa macam luar biasa ni teknik ni. Ni nama dia teknik seeding nama dia. Storytelling seeding nama dia. Okey, nampak tak? Okey, teknik akhir kita ambil yang 5 je. Kita ambil 5 je. Okay. Kita ambil 5 je malam ni. Satu lagi. Boleh nampak kan? Hang nampak tak? Bila saya kupas macam ni, hang rasa macam nampak dia tulis tu. Ini soft sell dan cerita. Mungkin anda pernah belajar benda ni dan mungkin kita lupa. Jarang orang bercerita yang boleh bina hubungan. Sebab mereka ingat bina hubungan itu buang masa. Sedangkan itulah intipati jualan. So maknanya dia punya conclusion yang dibagi tahu dekat sini, dia nak bagi tahu bila hang buat cerita tu ada hubungan dengan hang punya kerja, dengan produk hang, dia menjadikan satu kelengkapan dalam cerita tu dia orang lebih senang terima tau. Apa yang hang sampaikan tu dia mudah diterima, mudah dihadam dan bila dia mudah dihadam, dia automatically bagi tahu si Hana ni nak siapkan ibu ni. Dia siap ibu. Dia automatically zahir dalam hati dia nak tahu ibu apa hang nak siapkan dan pasti dia nak beli. Macam tu. Hang nampak? Okey, teruskan. Teknik kelima kita. Jual tanpa orang tahu itu kita punya. Bina cerita yang boleh menyentuh emosi pembaca. Okey. Hari ni kita baca ya. Hari ni saya terlihat ada seorang suami sedang menemani isterinya yang sedang sarat mengandung hingga ke pintu doktor. Okey. Jadi saya kupas benda ni bila hang tengok ada intipati itu, saya kata penulis SS ni saya nampak Sufi ni kelebihan dia menulis dalam keadaan yang subconscious mind kita lebih senang terima dan lebih senang hadap benda tu. Jadi saya cerita point dia. Kadang-kadang saya terbawa-bawa perasaan. Bagaimanalah isteri-isteriku nanti? Dapatkah aku setia dan bertahan seperti suami itu? Lalu saya call isteri saya dan perkataan pertama saya yang keluar di mulut saya adalah, sayang, doakan abang dapat jadi suami yang baik. Dah kenapa ni tiba-tiba? Tak adalah saja. Saya sekadar menyembunyikan perasaan. Yelah, dia kata. Nanti kalau belikan keropok yang abang belikan hari tu, sedap pula. Okey, saya sambil tengok sang suami tu masih di depan pintu dan menunggu. Ya Allah. Bila kita baca, macam tak ada kaitan dengan marketing kan? Mungkin adalah dari sudut soft sell tu, macam dialog. Tolong belikan keropok yang abang belikan hari tu. Sedap pula. Okey. Lepas tu sama ada itu produk kita atau produk orang lain. Yang saya nak tekankan di sini adalah bina cerita yang boleh menyentuh emosi orang, terutamanya kaum wanita. Okey, naik atas. Okey. Sebelum saya nak kupas pasal isu pasal cerita yang diselitkan dekat dalam tu ada produk dia. Hari ni saya terlihat ada seorang suami. So
dia sedang menggambarkan, dia guna lagi orang lain tau. Dia guna lagi third party, tapi kali ni dia bukan recommendation, tapi dia bukan ni, tapi dia sedang bagi viewing tau. Dia maknanya macam satu mirror tau. Dia kita orang panggil storytelling mirroring kan. So bila dia tengok orang, dia terasa macam diri tu, dia sedang dalam tu tau. Dia tengok orang lain, dia rasa diri dia, orang lain tu macam diri dia. Hang boleh faham maksud mirroring ni? Macam mirror kan apa tu? Bayangan kan. Maksudnya kita Dia macam bayangkan orang tu. dia tau. Bila dia tengok, dia seolah-olah macam, oh hari ni saya terlihat ada seorang suami sedang menemani isteri yang sarat mengandung hingga ke pintu doktor. Kadang-kadang saya terbawa-bawa perasaan. Bagaimanalah isteriku nanti. Nampak? Nampak kat sini? Point dia nak bagi tahu storytelling yang kita nak sampai ni adalah storytelling bayangan. Iaitu storytelling mirroring nama dia. Storytelling mirroring. So bila mirroring ni digunakan, dia terus kau tengok dia punya punch dia, kalau hang tengok daripada awal sampai ke teknik kelima ni, dia suka menggunakan soalan. Hang perasan tak? Semua ada soalan. Dapatkah aku setia dan bertahan seperti suami tu? Lepas dah keluar soalan tu, dia terus buat satu call to action. Lalu saya call isteri saya dan perkataan pertama saya keluar dalam mulut saya adalah, sayang, doakan abang dapat dia suami terbaik. Jadi dia nak lahirkan satu cerita yang membuatkan dia macam dalam satu suasana, dia dengan keluarga tu dah mirroring, dalam masa yang sama dia mirroring dengan keadaan diri dia dengan keluarga dia. Tinggi tak dia punya imajinasi kat sini. Kan? Tinggi dia. Maknanya story yang dia buat ni, dia bercerita pasal hidup dia tau. Macam ni keadaan hidup dia. Jadi bila dia tengok keadaan macam tu, dia tengok keadaan tu dalam bentuk negatif, positif. Tapi dalam masa sama dia ceritakan ke negatif dalam diri dia tau. Hang faham maksud dia dekat sini? Mirroring yang dia buat ni, dia ambil yang positif, dia keluarkan yang negatif. Ini tinggi ni. Saya panggil dia saya panggil ni storytelling mirroring dan storytelling nepo. Negatif positif. Saya panggil dia. Boleh tak tuan memudahkan cara? Contoh macam tadi yang teknik keempat kan kita bercerita tentang jualan e-book kan. Macam mana kita buat story yang sama untuk teknik yang kelima ni? Bila hang tengok macam ni, hang tengok hang boleh mirroring. Semalam aku pergi klinik, aku jumpa satu cikgu. Dia kata dia cerita, nampak tak? Kisah dia cerita dia ni ada anak 3-4 orang, kena dah musim PKP ni susah nak handle. Kita pula nak buat PDPR, anak pula ada PDPR. Macam manalah aku kalau dah ada ni nampak tak macam tu kan? Macam kita ni, kita gambar macam manalah aku besok kalau ada anak macam tu ya. Macam mana aku nak tulis ibu aku ya? Nampak kat situ? Okey. Nampak tak? Point dia kita sedang mirroring orang dalam keadaan positif atau negatif, tapi kalau kita mirroring positif, kita keluarkan negatif. Tapi kalau kita mirroring negatif, kita keluarkan positif. Benda yang lebih nampak macam seolah macam hang sedang melalui fasa tu, kalaulah aku boleh jadi macam tu. Macam mana rupa dia? Anda nampak kat sini? Faham tak? Faham. Jadi conclusion dia untuk hari ni kan, kita just tamatkan 5 point ni. Dia punya conclusion dia dalam 5 point utama ni yang dia sedang sampaikan dalam e-book 27 teknik storytelling ni, semua dalam bentuk tersirat yang kalau tengok daripada mata kasar tak nampak sepenuhnya konten ni nampak ke arah kualiti dia sangat nipis kalau tengok daripada tersurat dia lah. Tapi kalau tengok tersirat dia sangat penuh dengan kandungan yang luar sedar tu. Kita rasa macam penulisan apa yang dia ajar ni, teknik yang dia ajar ni, dia buat teknik yang semua ada couple. Teknik mirroring couple dengan teknik teknik negatif positif. Teknik third party dengan teknik soalan. Tapi conclusion dia semua sekali dia ada soalan. Teknik-teknik yang dia ajar ni semua ada dalam bentuk soalan dan suka dibuat dalam bentuk dialog. Hang perasan tak? Perasan? Story dia banyak kepada ke arah tanya, dialog, mirroring, pergi positif, pergi negatif, lepas tu dia cuba untuk lahirkan perkataan terasa tu. So banyak intipati yang dibagi kat dalam ni. Ini yang semalam saya bincang saya bincang dengan tim saya semalam untuk buat email marketing. Inilah keadaan yang orang bermain dengan email marketing tau. Inilah keadaan dia. Macam mana kita nak twist orang bila baca email marketing kita, dia jadi macam nak tahu lagi kisah kita. Nak tahu lagi deep. Ini keadaan dia bagi. Ini yang tersirat di cerita ni, padu ni. Saya baru cerita 5 je. Hang rasa banyak tak dia bagi point?
Oh, banyak ni. Ni kalau buat Ha. try ni, cuba banyak ni idea betul. Dia terus bagi apa isu dia terus bagi terus macam mana nak tulis status harian. Hang pasal tak? Dia simple je, Lepas tu dia bagi pendek-pendek. tahu pendek tapi dia bagi tahu macam mana nak buat status harian. Lepas tu dia bagi tahu juga macam mana nak buat status yang membuatkan orang boleh ternanti-nanti dengan status hang. Maksudnya dekat situ status yang terasa tu adalah satu status yang menggambarkan bila kita sedang membuat satu-satu storytelling, kita sedang bawa orang dengan kita dekat dan kita twist dia punya ego. Alamak, tinggi ni. Wow, betul lah. Lepas tu dia buat cerita-cerita storytelling yang dia duk ajar dalam ni juga, dia duk tunjuk pada kita macam mana kita nak related dalam keadaan kita menjual, kita tak perlu dalam hard sell. Dia banyak ke arah cerita tu sampai tapi orang tak sedar tu. Kamu ni sedang jadi jurujual. Ini intipati dia. Okay, faham. Okey, nampak cerita panjang ni memang panjang lagi lah cerita dia. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi. Kan teknik yang ke-6, 7 dan selamanya. Jadi kita try habis, kita tengok macam ni keadaan ya. Jadi saya punya target macam ni. Dalam minggu depan kita akan buat lagi dalam sesi macam ni dan kita akan bawa kawan-kawan lain duduk dalam Zoom macam ni supaya mereka faham benda-benda macam ni. So kita dapat kupal dalam setengah jam macam ni pun dapat isu macam ni kita dapat kupal, at least kita dapat lebih dalam tau dia punya pengisian tau. Kan saya disebabkan saya dah banyak kali hang faham tak saya dilahirkan untuk mengkaji dan untuk mengulas cooperating. Jadi bila saya membaca setiap satu e-book walaupun baru-baru ni saya beli satu e-book mahal nak mati mahal nak mati satu e-book tu dia ada lebih kurang dalam berapa helai je 20 ke 30 helai ke tak sampailah 30 helai harga dia RM120. Oh. Jadi fikir balik sebenarnya kita bukan nak belikan e-book tu, sebenarnya kita nak isi yang tersirat yang disampaikan dalam tu. Macam kita tengok filem, ni nak bagi tengah hang, bila kita buat satu tengok filem, sebenarnya orang suka tengok filem untuk seronokkan dia. Bagi saya tak suka tengok filem untuk keseronokan semata-mata. Saya suka tengok filem yang mana dia beri saya kesan untuk apa dalam bidang saya. Contohnya kita tengok filem Korea yang sangat banyak dari segi twist dia. Macam mana dia twist, macam mana dia ni. Kalau filem Tamil, macam mana keadaan hidup semasa mereka. Orang nampak kat sini kan? Inilah intipati yang berada kat dalam e-book. Wah, luar biasa. Hebat. Betul, Macam saya nampak Ana? terima kasih banyak sebab bila kita dah go through macam ni sebenarnya lebih faham berbanding kalau baca sendiri mungkin kita faham dari sisi zahir dia kot. Tapi bila tuan explain detail macam oh inilah ya apa yang penulis nak sampaikan sebenarnya. Jadi conclusion dia bila kita buat sesi macam ni insya-Allah taala moga saya hang at least dua-dua kita akan belajar. Sebenarnya apa yang saya dah olah ni sebenarnya saya bagi tahu ni sebenarnya benda tu saya dah belajar. Tapi bila saya cerita dengan korang dia seolah-olah macam membuatkan diri saya juga menambah lagi saya punya keyakinan apa yang saya sampaikan sebelum ni memang betul lah. Maknanya dia tulis dengan saya tulis ni sama je. Storytelling tu memang macam itulah keadaan dia. Nak tulis dalam bentuk terpati, nak tulis dalam bentuk negatif positif, nak tulis dalam bentuk dialog, nak tulis dalam bentuk ada orang nombor 3, ada orang yang menyatakan mirroring. Nampak kat situ kan? Ini keputusan dia. Boleh insyaAllah nanti kita sambung lagi. Boleh ya? Okey, baik. Okey, nanti kita sambung lagi insyaAllah kalau tak ada apa ni petang, sesi ni kita tamat sampai kat sini saja. Kita habiskan sesi ni dengan tasbih kafarah. InsyaAllah, moga Allah Ta'ala sambungkan lagi masa kita. Nanti teknik ke-6 sampai 10 nanti kita akan buat satu lagi sesi. Boleh insyaAllah? Okay, boleh insyaAllah. Okey, kalau apa-apa nanti kita KM dalam WhatsApp, apa-apa nanti kita KM dalam grup. Jazakallah khair. Terima kasih Dr. Ladi bersama-sama dengan saya malam ni. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.